Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam pada malam ini, tetamu kita Fadil Ustaz Syukri Setiausaha Surau Abadin Bendahari, tetamu-tetamu kita yang hadir pada malam ini daripada Madrasah Kubang Bujuk, Madrasah Kubang Bujuk, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang. Alhamdulillah, adik-adik kita daripada madrasah ini bahagian hafiz ke, bahagian alim. Alhamdulillah. Semoga bersama dengan masyarakat kita masyarakat kita belajar apa doa ke apa ke ibadat. Dan alhamdulillah pada malam ini kuliah mingguan biasa kita, iaitu kuliah Sahih Muslim, kuliah hadis Sahih Muslim, tapi yang saya baca ni ialah Mukhtasar Sahih Muslim, ringkasan Sahih Muslim, bukan yang penuh lah, ringkasan dia. Yang ringkasan ini pun ada 2,000 lebih hadis. Yang penuhnya 12,000 lebih lah. Baca yang penuh tu yang baru tak habis. Tambah habis. Cuba tengok muka surat 262. Muka surat 262, nombor hadisnya 448. Solat gerhana 2 kali rakaat dan 1 kali sujud dalam 1 rakaat. Sembahyang gerhana. Di minggu yang lalu kita telah baca berkenaan dengan sembahyang al-khawf, sembahyang dalam keadaan takut, sembahyang dalam suasana perang, takut pada musuh, takut pada binatang buas dan seumpamanya. Dan saya telah menghuraikan cara-cara sembahyang khauf ini. Ada beberapa cara dan saya sudah buat praktikalnya. Jadi sahabat-sahabat yang tak sempat dengar tu boleh tengok dalam YouTube yang dirakan ini. Kalau dengar dahulu ni pun, kalau pening boleh dengar sekali lagi. Sebab payah sikit. Kena dengar sekali, beberapa kali, insya-Allah faham. Okay. Dan pada malam ini kita baca pula berkenaan dengan sembahyang gerhana. Sembahyang ni pun lain juga daripada sembahyang biasa. Ada orang tak pernah buat dalam hidup dia pun ada. Okay. Tapi tempat kita ni biasa, kalau ada gerhana tu, saya biasa buat kat sini. Padang Bola pun ada buat tahun 20 tahun yang lalu. Ataupun sebelum daripada itu. Kita sudah buat acap kali dah sembahyang gerhana. Apabila ada gerhana je kita buat. Jadi pada malam ini kita memahami dengan lebih mendalam lagi daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba tengok hadis 448. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, khasafat asy-syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa-atala al-qiyama jiddan, thumma raka'a fa-atala ar-ruku'a jiddan,
ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت. Muslim tu, main tu Muslim 3 tu jilid 3, 27 hingga 28 tu muka surat 78 Muslim yang penuh. Hadis ni juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam Bukhari, kalau adik-adik nak tengok, hadis nombor 1144. Hadis yang penuh. Dan juga ada dalam sunan-sunan yang lain. Artinya hadis ini sangat sahih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, isteri Nabi SAW, dia berkata, pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari. Lalu Rasulullah SAW melakukan salat gerhana. Baginda berdiri lama sekali. Fa'atala al-qiyama jiddan. Nabi berdiri dalam tempoh berdiri yang lama. Lama sungguh. Jiddan tu bahasa Melayu itu lama sungguh. Okay. Lama sekali. Lalu rokok dengan lama sekali. Rokok begitu juga. Kemudian bangun daripada rokok dan berdiri lama sekali. Tetapi tidak seperti lamanya berdiri yang pertama. Jadi di rakaat yang pertama ni ada 2 kali rokok, 2 kali iktidal. Baca Fatihah, baca surah, rokok. Iktidal kali yang pertama tu panjang. Panjang. Nabi baca surah Baqarah dalam riwayat. Lepas tu dia rokok pun lama juga. Sami Allahu liman hamidah, tidak baca Fatihah pula. Baca surah pula. Nabi baca surah Ali Imran. Lama sungguh. Rokok pun lebih kurang lebih juga. Nanti saya akan huraikan. Lalu baginda rokok lama sekali, namun tidak seperti lamanya rokok yang pertama. Artinya, qiyam yang kedua pendek sikit daripada yang pertama. Rokok yang kedua pendek sikit daripada rokok yang pertama. Itu kaedah dia. Begitu juga qiyam yang ketiga dan yang keempat. Rokok pun gitu juga. Lalu baginda bersujud, kemudian baginda berdiri lama. Lepas sujud habis bangun pula, diri lama pula. Namun tidak seperti lamanya berdiri yang pertama tadi. Lalu baginda rokok lama, namun tidak seperti lamanya rokok yang pertama tadi. Kemudian baginda mengangkat kepalanya bangun, lalu berdiri lama, tetapi tidak seperti lamanya berdiri yang pertama. Kemudian baginda rokok lama, namun tidak seperti lamanya rokok yang pertama. Lalu baginda bersujud ketika Rasulullah SAW selesai salat, matahari telah bersinar terang. Sinar dah. Habis dah gerhana. Khutbah tak lagi. Tak apa. Khutbah walaupun matahari gerhana sudah habis, boleh lagi kita baca khutbah. Gerhana habis dah baru nak semayang. Tak ada.
Tapi gerhana tu berlaku sejam dah tapi tak habis lagi. Kita boleh semayang lagi. Lalu baginda berkhutbah di hadapan para jamaah. Baginda pertama-tama memuji dan menyanjung Allah. Lalu bersabda, Nabi bersabda, ni dalam khutbah dia lah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi baca di dalam khutbah itu, antaranya ialah firman Allah Ta'ala, Inna syamsa wal qamara min ayatillah. Sesungguhnya matahari, bulan min ayatillah, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan dan kebesaran kerajaan Allah. Min ayatillah. Min tu dipanggil apa? Belajar dekat madrasah Ar-Rahja banyak jenis makna dia. Min apa situ? Ada min bayaniyah, min litabai. Min apa? Seorang jawab. Ini dia panggil min litabai dengan makna sebahagian. Matahari, bulan ni sebahagian daripada keagungan dan kebesaran Allah. Keagungan dan kebesaran Allah ni banyak. Kita sendiri pun adalah tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya tidaklah mengalami gerhana kerana kematian seseorang atau kelahiran seseorang, kata Nabi. Kerana itu apabila kalian melihat gerhana matahari atau bulan, maka bertakbirlah dan berdoalah kepada Allah serta salatlah dan bersedekahlah. Nabi kata. Wasallu wa tasaddaqu. Semayang sini ialah semayang gerhana. Itulah yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai umat Muhammad, wahai umat Muhammad, sungguh tidak ada kebencian yang melebihi kebencian Allah jika ada hamba lelaki dan perempuan yang berzina. Dia terjemah dengan kebencian. In min ahadin aghyara min Allah an yazniya abduh. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu aghyara ni isim tafdhil. Lebih dengan makna lebih afdala. Dengan makna lebih, aghyara ni asal dia makna dia cemburu cemburu. Tapi diterjemah sini dengan makna dah lah Okey. Allah sangat cemburu apabila seseorang itu berzina. Atau tazniya amatuh, ataupun hambanya berzina. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Hai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi, maka pasti kalian akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Bukankah sudah aku sampaikan, kata Nabi. Ala hal ballaghtu, adakah aku telah menyampaikan akan ajaran Allah ini? Tak disebut sini bala lah jawab dia, ya, telah sampai. Jadi Nabi kata Allah ni sangat cemburu, paling cemburu. Cemburu ni contohnya kalau isteri kita kerja di pejabat dengan kita. Hari-hari ada orang lelaki hantar bunga ke isteri kita. Ada perasaan cemburu tak? Adalah. Pasal apa hantar bunga? Isteri kita. Kalau tak ada cemburu tu, tak apa betul lah tu orang tu. Mesti ada perasaan cemburu. Itu manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tak sama dengan sesuatu. Walaupun disebut cemburu, tetapi dia tak sama dengan cemburu kita. Dia Tuhan. Tak sama dengan kita. Tuhan Maha melihat, kita pun melihat. Melihat kita dengan melihat Tuhan sama tak? Tak.
Tuhan melihat dengan keagungan dan kebesaran dia. Tahu pula apa dalam hati kita. Kita dah lama sikit kat, labu mata dah lah. 40, 50. Rabun dekat, rabun jauh. Tuhan tak. Tu dia. Tuhan maha mendengar. Kita pun mendengar juga. Tapi laisa kamislihi syai'. Mendengar Tuhan tak sama dengan mendengar kita. Jadi begitulah. Ayat-ayat yang melibatkan sifat-sifat Allah yang dipanggil ayat-ayat mutasyabih, maka golongan salaf dia mengembalikan kepada Allah. Allah lah yang maha mengetahui apa makna yang sebenar. Dia kata melihat. Dia mendengar. Habis itu. Lagu mana? Wallahu ta'ala anhu a'lam. Golongan ulama kemudian dia hurai dengan pengertian-pengertian berdasarkan kepada bahasa Arab. Hadis yang kita baca pada malam ini panjang. Dalam kitab kita ni ada 2 hadis je Al-Imam Az-Zabidi bawa dalam ringkasan Sahih Muslim ini. Kalau adik-adik tengok dalam Sahih Muslim yang asal tu banyaklah hadisnya. Dalam Bukhari pun ada banyak tajuk kecil pula dia buat di bawah tajuk semayang gerhana ni, dan ada hadis-hadis di setiap tajuk yang dibawa oleh Imam Bukhari. Jadi yang kita baca ni ringkasan, dia bawa 2 saja. Sebelum saya pergi lebih jauh, iaitu kita lihat sedikit hukum semayang gerhana. Apa hukum semayang gerhana? Semayang gerhana ini semua ulama daripada pelbagai mazhab menganggap ia adalah disyariatkan. Semua sepakat disyariatkan. Tak ada kata tak disyariatkan. Sebab dia sabit dengan hadis-hadis yang sahih yang ada dalam Bukhari, Muslim, dalam kitab-kitab sunan tu ada kata. Artinya dia sabit dengan dalil yang sahih, yang terang, yang diriwayat oleh hampir semua para sahabat daripada setiap pelusuk bandar. Apabila wafat Nabi, para sahabat bertempiaran ke seluruh dunia Islam, ke Iraq, ke Palestin, ke Syria, ke Mesir. Semua para sahabat ini meriwayatkan tentang sembahyang gerhana. Cuma dari segi hukumnya berlaku khilaf di kalangan para fuqaha. Majoriti para ulama termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, menganggap bahawa sembahyang sunat gerhana ini sebagai sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut, yang apabila berlaku gerhana Nabi tak pernah tinggal, Nabi buat semua. Maka hukum dia adalah sunat muakkadah. Sembahyang sunat ba'diyah qabliyah pun ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Kalau Nabi tak tinggal dia panggil muakkadah. Kalau Nabi ada tinggal dia panggil ghairu muakkadah, tak berapa dituntut. Jadi majoritinya sunat muakkadah. Sebab apa? Sebab sembahyang yang lain daripada sembahyang fardu sunat lebih. Hadis-hadis banyak dalam Bukhari, Muslim. Orang Badui mari tanya Nabi, selain daripada 5 waktu ada lagi sembahyang ya Rasulullah yang wajib ke atas aku? Nabi kata tak ada. Illa an tatawwa, kecuali sembahyang sunat. Jadi Nabi kata sembahyang 5 waktu tu je dah wajib. Maknanya hal lain enggak sunat belaka. Termasuklah hal lain ini ialah sembahyang gerhana yang kita baca ini. Walau bagaimanapun sebahagian ulama hadis, ulama fiqh seperti Imam Abu Hanifah, ulama-ulama dalam mazhab Hanafi menganggap bahawa sembahyang gerhana ini adalah wajib hukumnya. Kalau tak buat dosa. Sebab tu orang mazhab dia, sebab gerhana ni kalau berlaku tu pukul 12 malam pun dia kena tunggu. Sebab wajib dalam mazhab dia. Kita oleh kerana sunat kan, tak peduli ya. Berlaku gerhana pukul 12 pun kerja pejabat tak mayang tak apa. Mazhab ni dia anggap wajib. Dah pasal apa dia anggap wajib? Mazhab Hanafi ni selalu saya sebut, dalam mazhab dia pecah 2. Fardu satu, wajib satu. Dia tak sama. Yang fardu ini yang berdasarkan dalil-dalil yang dipanggil dalil-dalil qat'iyatus subut. Dalil-dalil yang datang itu secara pasti. Qat'iyatus subut. Yang tak boleh diingkari iaitu Al-Quran
dan hadis-hadis yang mencapai darajah mutawatir. Seperti semayang 5 waktu. Ini fardu. Tak boleh diingkari. Manakala yang wajib ini ialah berdasarkan hadis-hadis yang tak mencapai darajah mutawatir. Mutawatir ni di peringkat sahabah 40 orang lebih riwayat. Tabi'in 40 lebih. Tabi'ut tabi'in 40 lebih. Mustahil pada akalnya manusia para sahabat menipu di atas nama Nabi SAW. Dia benar-benar datang daripada Nabi. Mengingkari hadis ini kufur sebagaimana mengingkari Al-Quran. Tahap yang kedua dipanggil hadis yang tidak mutawatir. Banyak peringkat pula hadis ini, antaranya hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih ni termasuk yang kita baca ni. Hadis yang sahih ada yang tak mencapai darajah mutawatir. Dalam mazhab Hanafi, yang sahih hadisnya Nabi perintah maka dianggap wajib. Dia tak panggil fardu. Termasuk semayang hari raya wajib mazhab dia. Semayang witir dalam mazhab dia wajib. Sembahyang gerhana wajib. Semayang witir kerana Nabi kata salatul witri haqqun ala kulli muslim. Semayang witir ini adalah menjadi suatu kewajipan kepada setiap orang Islam. Kalimah haqqun ini dalam banyak hadis-hadis dengan makna ay wajibun, dengan makna wajib. Maka dia panggil wajib, dia tak panggil fardu. Begitu kat semayang gerhana dia panggil wajib, dia tak panggil fardu. Sebab dalam hadis kita baca tadi, cuba tengok hadis mula. Tengok paragraf 3 baris daripada bawah. Nabi kata apa? Wasallu watasaddaqu. Semayanglah olehmu. Sallu ni fi'il apa? Tanya sekali. Fi'il amar bagus. Alhamdulillah. Ahsanta. Si bawah ni lah. Fi'il amar. Fi'il mudhari' ni ada 3. Fi'il ni ada 3 bahasa Arab. Madhi, mudhari', amar. Amar ni dengan makna perintah. Kaedah dalam usulul fikhi. Kalau kapur mahal ni saya sebut jauh sikit ni, rada tak sebut. Okay. Jadi kaedah dalam ilmu usulul fiqh dia panggil al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub. Lazimnya perintah ni sama ada oleh Allah dalam Quran, oleh Nabi dalam hadis-hadis menunjukkan kepada wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan daripada wajib. Nabi perintah tapi Nabi pun ada dak buat juga. Maka dia tidak wajib. Tetapi sini Nabi perintah, dah Nabi pun buat semua. Apabila berlaku gerhana matahari baik, gerhana bulan, Nabi tak pernah tinggal. Maka dalam mazhab dia anggap wajib. Dalam mazhab Maliki dia anggap wajib juga, tetapi wajib dia macam semayang Jumaat. Semayang Jumaat ni orang lelaki saja je. Orang puang kalau tak mari pun tak apa. Begitulah kedudukan semayang gerhana begitu besar sekali. Gerhana ni ada 2. Yang pertamanya gerhana matahari dan gerhana bulan. Hadis yang kita baca ni ketika berlakunya gerhana matahari. Hadis ini dari segi asbabul wurud, sebab dia berlaku ialah suatu hari Nabi sebut sini bukan gerhana ni bukan kerana mati seseorang ataupun kerana hidupnya seseorang. Dalam ilmu hadis dia panggil asbabul wurud, sebab hadis ini Nabi pertuturkan. Kalau Quran dia panggil asbabun nuzul, sebab turun. Hadis dipanggil tarikhul hadis ataupun juga dipanggil asbabul wurud. Jadi pada hari itu mati Ibrahim, anak Nabi. Jadi orang ramai kata, inilah matahari jadi mendung dan tak kelihatan. Sedih dengan kematian anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada pendengaran Nabi, lalu Nabi suruh mari semayang gerhana, kemudian Nabi menyampaikan khutbah. Khutbah ni selepas semayang. Jumaat semayang dulu baru khutbah. Hari raya semayang dulu khutbah. Gerhana semayang dulu. Lupa ya tau. Jumaat khutbah dulu baru semayang. Khutbah dulu baru semayang. Hak ni semayang dulu baru khutbah. Dalam khutbah itu Nabi kata Nabi kata sesungguhnya matahari dan bulan ini tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah.
Dia terjadi gerhana ni bukan kerana mati seseorang ataupun kerana hidup seseorang, bukan. Dia adalah tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Nabi tak ayat detail lah. Sebab kalau ayat detail pun orang masa tu tak tahu lagi ilmu astronomi, ilmu falak ni tak tahu lagi. Jadi Nabi ayat secara umum, tetapi manusia yang datang kemudian memahami bahawa ini adalah peredaran planet-planet yang berlaku di angkasa kita. Di mana matahari ini mengelilingi, bumi mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi bumi. 30 hari sekali keliling, bulan keliling bumi. Bumi keliling matahari 365 hari. Jadi dalam keliling pusing ni ada dia duduk selari. Ni matahari, ni bulan, ini bumi. Bulan duduk tengah. Maka bila dia pusing-pusing ni ada ketikanya bulan duduk tengah, bumi duduk sini, matahari duduk sini. Jadi waktu siang pun kadang-kadang kita tengok ada bulan. Jadi berlaku gerhana matahari ni, matahari tengah panas, tiba-tiba bulan mai duduk tengah. Terlindung matahari dengan bulan. Maka matahari kita tak dapat lihat. Terlindung dengan bulan yang duduk di tengah. Baru ni dah, baru lagi. Zuhur pun ni dah. Berapa bulan yang lepas. Zuhur. Jadi bulan duduk tengah. Jadi matahari itu tak kelihatan. Apabila matahari bergerak sikit, melepasi kawasan bulan tadi baru nampak balik. Itu berlaku gerhana matahari. Gerhana bulan pula, berlaku mana berlaku? Bagi siapa mata si tanya. Gerhana bulan pula berlaku mana? Seorang jawab. Gerhana bulan ni biasa berlaku malam lah. Matahari, bumi, bulan. Matahari dia pancar cahaya kena bulan, bulan balik ke bumi, cerah. Tiba-tiba bumi duduk tengah. Jadi tengah, bulan pun tak kena cahaya matahari. Apabila cahaya matahari pantul, sakok bulan. Tak kena bulan. Bulan pun jadi gelap. Kita tak kelihatan. Maka berlakulah gerhana bulan. Malam lah. Matahari, kita macam malam sekarang ni, sebelah Amerika ni dia siang. Dia pancar cahaya. Tapi lindung ni kita gelap. Bulan kalau ada cahaya matahari sebelah sana kena dia, balik cahaya ke kita. Tapi kalau betul-betul bumi duduk di tengah, tak nampak bulan. Maka berlaku gerhana bulan. Maka berlaku biasanya waktu malam lah. Kita tengok hadis satu lagi. Cuba tengok hadis satu lagi. 449 ni. Ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kasafat asy-syamsu 8 raka'atin fi 4 sajadatin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika gerhana matahari dengan 8 kali rokok dan 4 kali sujud. Hadis Aisyah tadi 4 kali rokok, 4 kali sujud. Hadis Muslim ni pula 8 kali rokok, 4 kali sujud. Okey, berhubung dengan bilangan rakaat ni, bilangan rokok dalam solat gerhana ni, ada banyak hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada lebih kurang 7 cara lah, ada 7 cara. Okay. Yang pertama sekali ialah cara yang paling sahih sekali yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang kita baca tadi, sebab dia ada dalam Bukhari, dia ada dalam Muslim, ada dalam Sunan-Sunan, dan juga diriwayat oleh para sahabat yang lain. Status dia paling tinggilah. Jadi buat 4 rakaat yang pertama 2 kali
Baca Fatihah, baca surah, rokok panjang. Sami'allahu liman hamidah, baca Fatihah pula, baca surah pula, lepas tu rokok. Yang kedua. Sami'allahu liman hamidah, turun sujud pula. Sujud biasalah, dua kali sujud. Naik pula di rakaat yang kedua, baca Fatihah, baca surah. Dalam hadis-hadisnya, rakaat yang pertama Nabi baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ada berapa ayat? Bahagian Hafiz ni. Ada berapa? Seorang jawab. 286. Ada 286 ayat. Ada berapa muka surat? 44 muka surat 44 muka surat. Ada 2 juzuk lebih. Berapa lama tu kalau baca? Dalam semayang. Lama jugalah 2 juzuk lebih. Rakaat berdiri yang pertama. Rakaat bangun pula. Rakaat yang kedua Nabi SAW baca Ali Imran. Allahu Akbar. Surah Ali Imran ada 200 ayat. Ada berapa muka surat? 26 muka surat. Panjang jugalah Ada 1 juzuk lebih. Okey. Ali Imran Nabi baca. Allahu Akbar. Panjanglah Kita kalau buat gitu mana? Tinggal tu imam je lah. Boleh habis. Berapa jam tu Okey, jadi yang paling afdal sekali macam tadi. 4 rakaat, 4 sujud. Dan yang kedua, sebab apa paling afdal? Kerana paling sahih. Paling sahih. Yang kedua ialah yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang kita baca tadi. Riwayat Ibnu Abbas ini ada berapa kali dia kata? 8 tak? Okey. Riwayat Ibnu Abbas ni ada dalam Sahih Muslim kita. Dalam Sahih Bukhari tak ada. Sahih juga boleh amal. Ada dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dia. Ada dalam riwayat Al-Imam An-Nasai. Ada dalam Abu Daud dan beberapa riwayat lagi. Boleh kita amal. Buat 8. 8 ni lagu mana cara? Iaitu di rakaat yang pertama baca Fatihah, baca surah, rakaat. Sami'allahu liman hamidah, 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 4 kali rakaat. Baru turun sujud. Allahu Akbar. Naik di rakaat yang kedua, buat gitu juga, 4 kali rakaat. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, baca Fatihah, baca surah, rakaat. Sami'allahu liman hamidah, baca surah, baca Fatihah, rakaat. Sami'allahu liman hamidah, baca surah, baca Fatihah, rakaat. Sami'allahu liman hamidah yang keempat, Allahu Akbar, sujud. Sujud 4, rakaat lah 8. Boleh buat begitu, sabit di dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau kita belajar fiqh saja dia tak royak. Dia royak tadi. Okey, kalau kita baca hadis-hadis ini kita akan bertemu pelbagai cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang ketiga, cara yang ketiga iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, pernah berlaku gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi semayang bersama dengan para sahabatnya. Nabi buat 6 kali rakaat dan 4 sujud. 6 kali rakaat, 4 kali sujud. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim yang penuh, yang ringkasan kita tak ada. Juga ada dalam riwayat Imam Ahmad, dalam Musnad, dalam Abi Daud dan juga di dalam beberapa riwayat yang lain yang para ulama mengatakan status dia adalah sahih juga. Muslim sahih maknanya. Mana kalau nak buat 6 kali rakaat pun boleh. Sahih, hadisnya sahih. Okey, yang keempat ialah dengan 5 kali rakaat
di rakaat yang pertama, 5 kali rokok di rakaat yang kedua. 2 kali sujud, 4 kali sujud lah 4 kali sujud, ada 10 kali rokok. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, oleh Imam Ahmad dan beberapa riwayat lagi. Al-Imam Ibnu As-Sakan mengatakan hadis ini juga status dia sahih. Artinya boleh amal juga. Berapa kali? 10 kali rokok. Boleh juga buat. Balik kapur nanti cuba buat ni sekali. Masuk TV3 lalu. Sahih boleh buat. Cara yang seterusnya yang ke apa dah? Yang kelima Yang kelima iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Qubaisah Al-Hilali, seorang sahabat. Nabi SAW bersabda, apabila kamu lihat gerhana, sembahyanglah kamu serupa sebagaimana solat fardu yang paling terbaru kamu kerjakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh An-Nasai dan juga beberapa ulama hadis yang lain. Yang juga status dia sahih. Nabi kata apa? Tapi Nabi tak ada buat ni, tapi Nabi ada bagi tahu. Iaitu hendaklah kamu buat sebagaimana sembahyang yang paling akhir yang kamu buat. Sembahyang yang terakhir kamu buat. Katakan gerhana matahari kita berlaku pukul 1.20. Kita sudah mayang zuhur dah. Pukul 1 mayang zuhur dah. Jadi kamu buat gerhana itu sebagaimana solat kamu yang terakhir. Solat terakhir kita apa? Zuhur. Zuhur ada berapa rakaat? 4 rakaat. Boleh buat sebagaimana semayang zuhur tu. Semayang gerhana. Dan sabit juga di dalam hadis-hadis yang sahih yang saya sebutkan tadi. Kalau berlaku lepas asar, buat macam mayang asar. Gerhana bulan lepas maghrib. Beberapa bulan yang lalu ada berlaku maghrib dah. Betul maghrib. Perasan tak? Baru lagi. Di satu tempat tu, saya semayang gerhana sini. Satu tempat tu, oleh kerana lepas mayang gaib tu, ia semayang gerhana lalu. Makmum hari tu, ia ingat tu imam semayang gaib. Dia ikut tu imam. Jadi tu imam ada 4 ahli rokok. Jadi kucar hati sekali makmum. Makmum pun ikut tu imam juga. Jadi nak buat lagu mana? Kebetulan satu tempat itu, satu masjid tu berlaku. Saya balik lewat sikit buat. Balik rumah, telefon. Tengok banyak telefon. Sahabat saya, ustaz dia imam. Dia kata berlaku di masjid, dia tak ada orang ikut. Dia kata kita semayang gerhana, dia mari lambat, dia ingat kita semayang gaib. Jadi lagu mana saya? Tersah ke tidak? Dia pun tak berani nak buat kenyataan. Saya kata, di dalam kitab-kitab fiqh mazhab kita Al-Imam Syafi'i, sebagaimana disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab-kitab dia, Al-Majmu' dan lain-lain. Di mana semayang yang kita boleh ikuti ni ialah semayang yang sama jenis. Yang sama jenis. Yang jenis tak serupa, kita tak boleh ikut. Dan nak ikut macam mana tak serupa? Kawan yang ada 10 rokok dalam satu rakaat. Kita maghrib lagu lain. Jadi tak boleh ikut. Kalau nampak lain, kita kena mufarakah lah. Semayang jenazah. Tak ada rokok, tak ada sujud. Kita nak mayang zuhur ikut tu imam. Jadi tak boleh lah. Tu imam tak ada rokok, tak ada sujud. Jika sekiranya jenis yang sama, tak apa. Walaupun berlainan semayang. Dia semayang sunat, 2 rakaat. Kita nak mayang zuhur 4 rakaat. Boleh tak ikut? Boleh, sebab bentuk semayang tu sama. Dia habis beri salam, kita tambahlah 2 rakaat lagi. Kalau berlainan semayang, barulah tak boleh. Macam semayang gerhana yang berlaku di satu tempat, baru boleh. Jadi boleh kita buat seperti itu. Kesimpulannya, saya buat kesimpulan. Banyak contoh-contoh. Macam semayang khauf, takut minggu lepas lah. Banyak. Saya hanya sebut dalam 5-6 saja jenis. Begitu juga semayang gerhana ni ada pelbagai cara. Dan itu di antara cara-cara yang sabit di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Semayang terakhir itu kata para ulama ialah semayang fardu yang terakhir.
Macam semayang Zuhur tu sekali, rokok sekali. 4 kali rokok, 4 kali sujud. Zuhur 4 kali sujud ke? 4 kali 2, 8. 4 rokok, 8 sujud. Kalau maghrib, kita boleh buat macam sembahyang maghrib. Ada berapa? 3 kali rokok, 6 kali sujud. Boleh boleh juga buat begitu. Okey. Rumusannya ialah sembahyang gerhana ni dah pasal apa banyak cara ni Nabi buat. Sahabat lihat Nabi buat banyak cara ni. Ialah kerana gerhana ini, gerhana matahari baik, gerhana bulan baik, berlaku acak kali di zaman Nabi. Apabila berlaku acak kali, maka Nabi ada buat berbeza. Ada Nabi buat berbeza. Begitu juga semayang dalam peperangan. Ibnu Hazmin kata ada 24 peristiwa yang Nabi semayang dalam peperangan. Peperangan Nabi ikuti banyak. Profesor Dr. Sukardawi dalam satu kitab dia kata ada 28 peperangan yang Nabi SAW sertai. Jadi masa semayang, masa perang pun semayang. Jadi ada pelbagai cara yang Nabi ajar. Kadang-kadang musuh berada di arah kiblat, kadang-kadang berada di arah belakang, kadang-kadang musuh tak tahu duduk kat mana. Jadi sebab itulah cara-cara semayang itu ada pelbagai. Begitu juga semayang gerhana ni oleh kerana acak kali dan Nabi ada buat pelbagai cara. Al-Imam Al-Khattabi, seorang ulama hadis yang terkenal. Al-Imam Ibnul Munzir, ulama hadis juga dan ulama fiqh yang besar dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ulama hadis juga, dan lain-lain lagi mengatakan bahawa kita boleh beramal dengan semua hadis-hadis yang sahih dan yang datang daripada Nabi SAW dalam hal sembahyang gerhana ini. Dan ia adalah termasuk di dalam perkara yang dipanggil khilaf mu'tabar. Khilaf yang diperakui. Khilaf yang dimaafkan. Cara-cara yang banyak ni oleh kerana datang dari Nabi SAW, kita boleh buat betul. Boleh pilih. Imam beritahulah nak rokok berapa kali. Tak. Kena bagi tahulah berapa kali nak rokok. Okey. Makmum ingat ke buat 4 kali rokok. Ribu-ribu buat 10 rokok. Tak kena maklum supaya makmum tak jadi pening. Benda-benda yang boleh mengelirukan makmum kena maklum. Ada satu surah berdekatan ni juga, bulan Ramadan baru ni. Imam dia tak bagi tahu nak sujud sejadah. Dia baca surah Iqra. Iqra kan penghujung tu boleh sujud. Jadi imamnya turun sujud selalu. Sebab dia nak bangun pula, nak sambung pula surah lain. Jadi dia tak maklum ke makmum. Makmum kacau-kacau sekali. Muslim makdalah, apa dah lagu mana benda. Okay. Dia habis surah Iqra' sujud rokok lah. Jadi makmum subhanallah, macam mana tu sujud ni tak rokok. Jadi benda-benda yang seperti itu, banyaklah dalam fiqh ni kita kena maklum. Supaya tidak mengelirukan makmum yang ikut kita. Okay. Sebab cara dia banyak. Perselisihan ini adalah perselisihan yang muktabar dengan dalil-dalil yang kukuh dan dipilih oleh ulama cara-cara itu. Mazhab kita pilih yang 4 lah. Yang 4. Lepas tu kalau kita tengok kitab fiqh kita, ya tu ya. Tapi mazhab-mazhab lain boleh amal belaka. Ulama-ulama hadis, termasuk Al-Imam An-Nawawi ketika dia menghuraikan hadis ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim, semua hadis-hadis yang sahih berhubung dengan semayang gerhana ni kita boleh tiru, kita boleh buat. Semua dalam kitab-kitab fiqh kita dia ada satu lagi, boleh buat juga 2 rakaat macam sunat biasa. Jadi kalau nak buat begitu pun tak apa. Macam semayang sunat biasa. Ada 2 rakaat, 2 sujud. Walau bagaimanapun saya lihat sebahagian ulama-ulama hadis dia komentar berkenaan dengan ijtihad ulama berhubung dengan ni, dia kata tidak ada dalil. Tak ada al-adillah, tak ada dalil. Daripada sumber yang sahih, daripada Quran, daripada hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sunat, tak ada. Sebab Nabi buat berlaku gerhana, Nabi semayang belaka. Yang adanya ialah cara-cara seperti yang saya sebutkan tadi. Buat macam semayang sunat gitu, 2 rakaat saja itu, tak ada sekali rokok,
Tidak ada Nabi buat. Tapi ini ijtihad. Para ulama sembahyang sunat dia qiyas pada sembahyang sunat yang lain. Tapi dari segi dalilnya tidak kukuh. Sebab tidak ada dalil. Yang ada dalilnya yang kita baca malam ni. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 4 rakaat, 4 sujud. Ataupun 6 rakaat, 6 sujud. 8 rakaat, 4 sujud. 10 rakaat, 4 sujud. Ataupun semayang seperti semayang fardu yang terakhir yang kita tunaikan. Itu sahaja yang sabit dengan hadis-hadis yang sahih. Manakala hak semayang macam semayang sunat biasa itu berdasarkan ijtihad para ulama, qiyas pada semayang sunat yang lain. Tapi apabila ada dalil, sepatutnya tak boleh qiyas dalam ilmu usul fiqh. Ikut dalil. Dah Nabi buat begitu, habis cerita. Cuma Nabi buat banyak. Buat banyak boleh pilih. Ada pilihan. Jangan kita pergi buat hak tak ada dalam dalil pula. Jadi rugi lah takut. Allah tak terima ke apa. Kita tak tahu. Tapi kalau kita ikut yang Nabi, pasti Allah terima. Sabit, sahih. Qad taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima. Kitabullahi wa sunnati. Aku tinggal pada kamu 2 perkara, kata Nabi. Kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang teguh dengan kedua-dua, iaitu kitab Allah dan sunnah perjalanan. Jadi selalu saya sebut bahawa kalau benda tu sabit, ada dalam hadis yang sahih, ada dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam sunan-sunan yang status dia sahih, kita boleh amal. Walaupun mazhab kita tak pegang waktu. Mazhab kita tak pegang. Tapi hadisnya sahih, kita boleh amal. Tak apa. Tak menjadi salah. Kecuali benda tu tak sahih. Barulah. Tak payah kita amal. Okay. Kita nak amal ikut mazhab kita boleh. Nak ikut mazhab lain pun yang berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Tak apa. Tidak menjadi halangan. Kadang-kadang hadis tu banyak dalam sesuatu hal. Imam-imam mazhab ni dia pilih. Dia pilih hadis-hadis yang dia baca. Contohnya, kita duduk tahiyat awal. Kita duduk tahiyat dalam semayang. Imam Syafi'i kita hadisnya banyak. Ada berpuluh. Imam Syafi'i kita pilih hadis yang Nabi duduk tahiyat awalnya iftiras. Macam kita duduk. Tahiyat akhirnya tawarruk. Macam kita duduk tu lah. Imam Syafi'i pilih yang ini. Kitab-kitab fiqh kita, royak itu berlaku. Tapi kalau kita baca kitab mazhab lain pula, mazhab Maliki, dia pilih hadis Nabi ada semayang duduk tawarruk, duduk macam tahiyat akhir betul. Tahiyat awal duduk macam tu, tahiyat akhir pun duduk macam tu. Kalau kita tengok orang Afrika, orang apa duduk gitu betul. Itu orang mazhab Maliki lah tu kalau nak kenal mazhab. Ada dalil dia. Dah kita nak buat atas boleh tak? Boleh. Sabit dengan dalil-dalil. Tak apa, boleh, tak salah. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia pilih hadis Nabi duduk semayang, tahiyat awal duduk iftiras, tahiyat akhir pun duduk iftiras juga. Dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab dia, kalau kita tengok, orang dia duduk gitu belaka. Tak ada duduk macam tahiyat akhir itu. Kalau di negara Syria, tempat saya belajar dulu, 80% orang mazhab Hanafi. Orang mazhab Syafi'i pun, saya budak pernah tengok duduk macam kita duduk. Satu hari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, guru saya, yang tahu kita Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Pernah tengok kita tu? Tak pernah tengok. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ulama besar dunia kita dah mati dah. Dia mari ke Malaysia semayang di Masjid Negara. Dia balik, dia mengajar. Dia mazhab Syafi'i. Dia mengajar, dia kata orang Malaysia kebetulan mengajar bab tahiyat. Kau ikut mazhab Syafi'i sungguh ya tu. Tahiyat awal duduk iftirah, tahiyat akhir duduk tawarruk. Kita sini duduk macam mazhab Hanafi lah ke, duduk iftirah lah ke. Tahiyat awal duduk gitu, tahiyat akhir duduk gitu. Ngaku mazhab Syafi'i. Sebab orang Hanafi ramah dia. Maka kita ikut dia. Pun tak apa juga, tak salah. Imam Ahmad bin Hanbal, dia ulama hadis yang lebih teliti lagi, 1 juta lebih hadis dia apa. Dia tengok lagi, dia kediam sekali imam mazhab yang 4.
Dia tengok Syafi'i begini, Maliki begini, Hanafi begini, dia tengok lagi hadis-hadis itu secara lebih detail lagi. Lalu dalam pengamatan dia, kalau Nabi semayang jenis 2 rakaat, macam semayang subuh, semayang sunat, Nabi duduk secara iftiraf, duduk macam Rabi pilih. Main subuh, main sunat tu, ia duduk iftiraf. Manakala kalau semayang itu ada 2 tahiyat, macam mayang asar, mayang zuhur, mayang isyak, dia perhati hadis-hadis yang datang tu, Nabi duduk tahiyat yang pertama iftiraf, tahiyat yang kedua tawarruk. Maka dipilih dalam mazhab dia macam saya kata tadi. Kalau semayang ada 1 tahiyat, duduk secara iftiraf, subuh, main sunat. Kalau ada 2 tahiyat, yang pertama duduk iftiraf, yang kedua duduk tawarruk. Maka khilaf ini adalah khilaf muktabar, ada dalil-dalilnya yang tersendiri. Kita pun kalau nak ikut mazhab tu tak apa, tak salah. Tidak menjadi kesalahan. Asalkan dia sahih. Sahih tak apa, boleh duduk. Begitulah dalam hal-hal yang lain. Sebab kita ni yang sebenarnya disuruh ikut Nabi. Tu dia. Dalam Quran baik, dalam hadis-hadis pun Nabi wayak gitu. Quran wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi datang, ambil, ikut. Apa yang Nabi larang, tinggal. Itu yang ada dalam Quran dan ada dalam hadis. Apa lagi bab semayang, bab ibadah. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Semayang sebagaimana kamu tengok aku semayang. Dan bagaimana nak tengok? Nabi kita tengok dah. Dari hadis-hadis ni kita kena belajar. Hadis-hadis ni. Jadi orang Melayu kita ni dia belajar fiqh saja. Hadis-hadis kadang-kadang tak baca. Sedangkan hadis-hadis berkenaan dengan semayang ni ada ribu hadis. Bagaimana kita nak memastikan kita menepati cara sunnah Nabi. Dalam Sahih Bukhari saja ada banyak tajuk besar berkenaan dengan semayang. Satu-satu tajuk besar tu pula ada tajuk-tajuk kecil. Antaranya sifat-sifat semayang Nabi. Ada 100 lebih pula tajuk kecil. Dalam tu ada hadis-hadis yang begitu banyak pula. Wuduk saja dalam Sahih Bukhari. Kalau adik-adik balik-balik Sahih Bukhari nanti, bab wuduk saja ada 75 tajuk kecil. Bawah tajuk kecil tu ada hadis-hadisnya. Bagaimana kita nak pasti wuduk tu menepati sunnah sungguh. Semayang menepati sunnah sungguh, melainkan kita kena belajar daripada Nabi SAW. Haji pun gitu juga. Nabi kata, khuzu anni manasikakum. Ambil daripada aku ibadat, cara-cara ibadat haji. Kena belajar juga. Tak boleh pergi pakai ikut orang. Orang ni kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Kat lebar baru ilal jamratil ula, baru lebar nak menuju ke jamrah ura. Hadza syaitan akbar. Mak lotar dah sudah kat lebar. Hak belakang pula habis pakai ikut lotar. Dah. Semayang pun begitu juga. Jadi kita kena menghayati daripada dalil-dalil sungguh, bukan kita ikut orang, bukan okey, dah belajarlah belajar. Okey. Sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dengar ini menambahkan ilmu pada kita dan kita sampaikan pada orang, dan panduan hidup kita yang sebenar ialah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia 2 petunjuk yang kita tidak akan sesat selagi kita berpegang teguh dengannya. Walaupun orang lain tak buat sekalipun, dah ada dalam hadis, kita buatlah. Okey. Wallahu taala anhu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.